untuk kesihatan lah, kesihatan diri kita. Macam kita kena cukupkan minum air, biar kita tak cepat penat lah untuk kita nak study semua untuk sehari kita. Okay, contoh macam yang seterusnya, kita mesti ada masa rehat untuk diri kita sendiri. Kita janganlah 24 jam kita push diri kita sampai study 24 jam. Lepas tu kita kena, kalau penat tu rehat dah sekejap. Take 5 minit, tapi jangan sampai 5 jam, okay? Itu je. Okay, yang seterusnya bagi Ifagina, sambung kan? Okey, bagi tips seterusnya, selalunya dah nak dekat SPM tu memang wajib lah benda ni korang kena buat. Sebab kalau tak ada doa daripada ibu bapa, dan masa nak jawab tu akan rasa macam tak tenang lah. So better jumpa sekejap diorang, basuh salam ke, minta doa ke. Kalau jarang-jarang buat pun buatlah sekali-sekala. Okey, seterusnya, yang ni dia nampak macam kecil tapi sebenarnya ada impact juga sebenarnya. Masa dalam setahun nak SPM tu, better jagalah percakapan, jangan mencarut, jangan sebut benda yang susah. Macam kalau tengah study ke, jangan pernah anggap benda tu susah, tapi anggap dia senang. Sebab bila kita anggap senang, kita boleh cari jalan penyelesaian tu macam mana. So kalau kita macam anggap susah, kita akan jadi macam malas nak buat. Okay, tu je. Okay. Okay, tips seterusnya, dan seharian dengan singa tersebut, suatu hari nanti, singa itu akan tunduk seperti kucing Cina. Sama seperti peperiksaan dan soalan-soalan, kaji bentuk soalan, kaji tingkah laku soalan, dan persiapkan diri anda dengan ilmunya. Nescaya, segalanya akan berada di dalam genggaman. Belajar itu bukan semata mengingati dan menghafal. Sebagaimana anda cuba faham perangai sesetengah manusia, fahamilah soalan itu seolah anda adalah kekasihnya. Terdapat banyak ruang-ruang untuk anda bukakan minda anda. Kembangkan perspektif cara melihat sesuatu soalan. Fleksibelkan minda anda dengan menjawab banyak soalan. Bak kata pepatah, jauh perjalanan, luas pemandangan. Banyak anda jawab soalan, lebih banyak pengalaman anda akan peroleh. Peperiksaan hanyalah sebuah sistem. Semuanya ada di dalam konteks pembelajaran anda. Jawapan peperiksaan dan hakikat itulah anda tahu. Jadi sehebat masa diri anda, tetap lakukan latihan. Maka selemah mana pun anda rasa diri anda, tetap juga lakukan latihan. Jadikan hari-hari terakhir anda sebuah pengembaraan, seolah anda merentas benua dan desa yang dipenuhi dengan soalan dan jawapan. Setiap yang anda temui, jadikan satu pengalaman. Dan anda bertemu di penghujung, anda telah mahir selok-belok mengalahkan setiap soalan yang bakal anda jawab. Remember, from hero to zero, from impossible to I am possible. Selagi bukan kertas terakhirmu, selagi itu jangan pernah letak penamu. Semoga kalian berjaya kelak dengan usaha kalian sendiri. InsyaAllah. And good luck for your SPM. Bismillah. I hope it's not too late for me to wish you guys all the best and good luck for your SPM. And sebelum jawab exam tu, make sure baca doa, minta restu ibu bapa, minta restu cikgu supaya kita memudahkan 그 선을 먼저 넘지 말라고 I can fly the sky Never got my stay 내가 지쳐 쓰러질 때까지 어떤 일에
Ordinance 1949. Lepas tu Sabah Application of Law Ordinance 1951. Situ je. Kalau korang nak ambil yang menyebabkan berlakunya perbezaan antara baki akaun bank di buku tunai dan baki di penyata bank. Selain itu, penyata penyesuaian bank juga adalah untuk mengenal pasti ketetapan catatan di buku tunai serta menyelaraskan baki akaun bank di buku tunai dengan baki di penyata bank. So, dia ada juga sebab kenapa baki akaun bank di buku tunai dengan penyata bank ni tak sama. Kadang dia butiran yang dicatat di buku tunai tapi tak catat dekat penyata bank. So dia kena catat dulu lah dengan buku tunai dengan di buku tunai dan penyata bank tu. Lepas tu yang kedua, butiran yang dicatat di penyata bank tapi dia tak catat di buku tunai. So benda tu jadi masalah juga. Kenapa ada perbezaan baki amount dekat akaun bank di buku tunai dengan penyata bank tu. So seterusnya, selalunya butiran yang dicatat di buku tunai tetapi tidak dicatat di penyata bank ni orang panggil dia cek belum dikemukakan tetapi belum ditunaikan oleh pihak bank. Maksudnya macam peniaga dah keluarkan cek tu, cuma bank tu tak dapat lagi dia punya amount tu. Lepas tu seterusnya deposit belum dikreditkan. Deposit belum dikreditkan ialah cek yang didepositkan ke bank yang telah dicatat di sebelah debit buku tunai tetapi dia tak catat di penyata bank. So yang ni dia dah bagi cek tu tapi cek tu dah catat dekat dia punya buku tunai tapi dekat penyata bank tu dia tak catat lagi. So dia boleh membuatkan perbezaan antara buku tunai dengan penyata bank tu. So seterusnya, butiran yang dicatat di penyata bank tetapi tidak dicatat di buku sekejap. Kejap. Betul? Sebab itulah jawapan dia 1/punca kuasa 3. Boleh faham? Faham tak? Faham. Okey. Lagi. Okey, kita tengok contoh 5 Ini kita applykan dalam soalan pula. Tanpa menggunakan kalkulator saintifik, tentukan nilai bagi setiap berikut berdasarkan sudut rujukan sepadan. Kita, untuk soalan A, Iwan nak cakap apa tu? Jawab saja. Mudah nak jawab. Nak jawab? Nak jawab soalan A? Oyak dulu lah. Baru jawab. Okey. Kita tengok soalan A. Cos 150 darjah sama dengan, okey, macam akak cakap tadi. Akak cakap apa tadi? 150 dekat sukuan ke berapa? $150 dekat sukuan ke berapa? Korang lah, kalau korang stress korang buat apa, ikut je apa yang korang suka. Macam tu. Tapi janganlah sampai melampau sangat.
just nak cool down macam tu, okey lah. Lepas tu, macam akak cakap lah, semua benda yang kita belajar tu, kita lebih baik kita faham daripada menghafal. Macam tu. Faham tu lebih baik sebab kita akan apply apa yang kita faham tu dekat kehidupan kita. Kalau hafal tak semestinya, nanti 2-3 tahun akan datang, you all akan lupa balik. So macam tu lah. Akak lebih prefer korang untuk faham satu chapter, tak kisah subjek apa sekalipun. Macam semalam kan, Kak Dina dengan Abang Haziq kan dah share semua tips-tips SPM. Akak harap korang apply-kan benda tu dalam kehidupan korang. Korang, macam mana nak cakap, jangan sedih, jangan rasa susah. InsyaAllah lah korang boleh buat. Akak harap korang buat yang terbaik lah. Jangan sia-siakan peluang SPM ni. Sebab macam akak cakap malam, SPM ni memang laku kat mana-mana. Even you pergi degree, you pergi diploma, memang sangat penting sejak SPM. Sejak diploma, sejak degree tu setakat, bukan tu setakat korang punya backup. Bukan akak tak suruh korang buat betul-betul untuk diploma. Degree penting juga. Tapi dia nak tengok SPM korang sebab subjek-subjek dalam SPM tu semua subjek asas yang korang ambil sebenarnya. Kalau macam diploma kan ada yang korang tak ambil. Mana ada belajar bahasa Melayu, mana ada belajar asas bahasa Inggeris, macam tu. So korang buatlah yang betul-betul untuk SPM ni. Okay? Kejap untuk Abang Haziq ada nak cakap apa-apa ke? Ada sikit. Aku nak cakap juga, pula juga lah korang SPM. Walaupun syllabus baru ke apa ke, cuba je dulu. Mungkin walaupun taklah perform sangat pun, tapi bersyukurlah apa yang ada. Macam usaha pun, usaha juga. Jangan tawakal aja. Cuba buat elok-elok. Lepas tu jaga hubungan dengan Allah, ibu bapa dengan sesama manusia. Itu yang penting. Okay? Itu je. Sikit-sikit je. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Abang Haziq. So, Kak Hamiza ada ke nak cakap apa-apa? Just nak cakap pula untuk korang punya SPM. Terima kasih Abang Baik. Lepas tu, kalau rasa macam tak boleh nak perform pun, at least dapat kredit pun dah okey sebenarnya. Sebab bukan nak cakap suruh dapat kredit tapi nak cakap sebab kalau nak masuk U ke apa memang dia tengok kredit tau. At least 5 kredit pun dah okey. So kalau rasa macam ada setengah-setengah subjek yang tak boleh nak perform yang boleh lah. Macam taklah agama ke tak boleh kan. Bahasa Melayu ke sejarah dengan bahasa Melayu kan wajib lulus. Jadi kenapa main tu? Okay, itulah rasanya regular. Itu saja. Terima kasih juga dekat korang untuk join kelas kita orang dan sudi ada sampai akhir program kita. Jadi nanti kita akan berjumpa.